Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan bersambung dengan topik fokus yang ke-22 iaitu berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bila kita lihat tahun 1957, kita dah tahu perkara penting yang berlaku pada tahun itu ialah negara kita iaitu Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu telah merdeka. Jadi perjanjian ini, apakah kepentingannya? Kepentingannya ialah dialah asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Jadi sekiranya kita imbas kembali apabila ditulis sesuatu perjanjian tentang sesebuah negara, contohnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun semasa Malayan Union, okay, semua ini ciri-ciri dia tak lari daripada beberapa perkara utama. Kita ingat kembali yang PTM 1948. 1948 ciri-ciri dia, okay, apabila kita kata intipati di sini ya, dia juga ada kaitan dengan ciri-ciri lah, ciri-ciri ataupun kandungan ataupun perkara dalam apakah isu, apakah perkara yang tertulis dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini perkataan yang maksud dia agak dekat lah. Jadi untuk soalan ini, tak seperti mana yang cikgu sedang cakap tadi, kita harus ingat kembali tentang apa yang kita telah bincang dalam PTM 1948 iaitu akronim PKPK. Okay? Tetapi di sini untuk soalan ini ada kurang satulah di mana P itu dia tidak begitu diberikan tumpuan. Jadi P yang pertama kita dah pernah bincang ialah tentang pentadbiran. K ialah kuasa raja-raja. K satu lagi ialah kewarganegaraan. Okay? Perkara inilah yang juga diberi kepentingan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi sama-sama kita lihat apakah isi penting. Isi ya. Satu lagi perkataan yang sesuai untuk di sini. Mungkin dia tanya apakah isi penting. Sama aja. Okay. Apa yang dia nak ialah apa yang tertulis dalam perjanjian tu. Perjanjian tu macam satu dokumen. Dalam tu apa yang ada. Okay. Jadi apa yang ada dalam tu lah yang akan bentuk benda penting dalam negara. Jadi apa benda penting dalam negara? Apa yang mesti ada dalam sesebuah negara? Ketua. Selalu ingat ketua. Dia mesti nak cari ketua. Siapakah ketua dia? Jadi pada tahap ini, semasa kita nak merdeka di negara kita, ketua utamanya ialah YDPA yang di-Pertuan Agong. Jadi seorang raja dilantik sebagai YDPA. Jadi apakah fakta dia? Fakta dia ialah sistem pemerintahan negara kita iaitu kita ada dua jenis amalan. Pertama, raja berperlembagaan dan yang kedua, demokrasi berparlimen. Jadi kata kunci dia, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dua bahagian. Kemudiannya, raja dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong. Seorang raja dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, kuasa raja-raja dah termasuklah di sini. Raja berperlembagaan. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ini sangat penting. Kita dah tahu siapa ketua dia. Kalau ada ketua, tak ada pengikut boleh tak? Tak boleh. Masih tak jalan. Sesebuah negara mesti ada rakyat dia. Siapakah rakyat dia? Kewarganegaraan diberikan kepada siapa? Itulah dia. Rakyat dia. Siapa boleh jadi rakyat? Itulah kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957 ada 3 cara. Terdapat 3 cara untuk kewarganegaraan. Kalau tulis terdapat 3 cara untuk kewarganegaraan untuk menjadi rakyat, boleh juga 1 markah. Lepas tu kita boleh tuliskan 3 cara tu, iaitu kuat kuasa undang-undang, pendaftaran atau naturalisasi. Pilihlah salah satu sebagai contoh. Ini contoh kan. Seperti penguatkuasaan undang-undang. Tapi kalau kita ingat banyak, tulislah. Sebab cikgu bila kita semak, kita akan pilih mana yang betul. Juga highlight isi penting dia.
Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jadi ayat ini adalah perkara yang sebenarnya semasa PTM 1948 pun sudah sering kali dibangkitkan, tetapi dia telah diakui secara lebih tersirat di bawah kewarganegaraan. Jadi di sini dia tidak dibangkitkan ke atas lah. Sebab pada peringkat ini kita dah hampir merdeka, dan semasa beberapa ketika sebelum merdeka banyak usaha dilakukan untuk mencapai kesepakatan, satu persetujuan antara kaum, dan akhirnya ini antara isu penting yang orang Melayu inginkan, dan mereka pertahankan, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu, tetapi pada masa yang sama diberikan kepentingan sah kepada kaum lain sebab semua rakyat mempunyai hak dan kewajipan yang sama. Kata kunci di sini, kewajipan, hak dan kewajipan yang sama. Dan dua akhir ini memang bonus dah. Di sini saja 4 markah. Iaitu kita ingat, selain daripada kedudukan orang Melayu, kewarganegaraan di negara kita, yang paling penting ialah apakah bahasa yang digunakan. Sebab di negara kita ada pelbagai kaum. Sebab itulah untuk bahasa sangat penting untuk menjadi satu alat untuk menyatu padukan kita. So, kedudukan bahasa Melayu ini penting, dan 1 markah, dan sebagai bahasa kebangsaan 1 lagi markah. Kemudiannya 1 lagi ialah disebabkan negara kita adalah sebuah negara dengan agama rasmi kita, agama Islam. Yang ini pun adalah sesuatu yang penting, satu identiti penting untuk negara kita. So agama Islam ialah agama rasmi, agama persekutuan. Negara persekutuan tu negara kita lah. Bila kita sebut persekutuan, itulah Tanah Melayu adalah sebuah persekutuan. Habis. Itulah isi pentingnya. Sekarang kita pergi kepada soalan. Soalan kita pada hari ini, kita boleh nampak di sini. Kita kembali kepada soalan dulu. Yang itu skema jawapan juga boleh dirujuk oleh murid-murid. Jadi soalan 4B di muka surat 78 ialah terangkan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tetapi di sini sebabkan kita tak ada ruangan yang cukup untuk kita type jawapan, jadi cikgu akan cuba buka whiteboard kalau saya dapat. Saya pun tak berapa reti lagi apps sini. Mana whiteboard dia? Notik ke? Oh, baik. Cikgu mungkin guna cara ni lah kan. So cikgu akan type dekat sini. Ada tak text box yang besar? Tak apa. Tak berapa sesuai. Sekejap. Tadi ada nampak whiteboard, tapi sekarang tak ada pula. Kita dekat share sini rasanya. Sekejap. So sekarang cikgu pakai whiteboard pula. So di whiteboard sini cikgu akan type balik soalan tadi dan jawapan dia. Soalan tadi intipati Perjanjian Persekutuan kan. Jadi 4B. Jawapan dia ialah intipati. Kita perluaskan dulu skrin ini. Dah pula. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah, jadi ingat balik ada PKK. P yang pertama, pentadbiran. Apakah sistem pentadbiran negara kita? Dengan kuasa raja-raja lah. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Persekutuan Tanah Melayu mempunyai ketua negara iaitu seorang raja
yang dilantik sebagai YDPA. Okey. Selain itu, apa lagi? Okey, yang kedua, kewarganegaraan, iaitu apakah jenis kewarganegaraan? 3 cara kan? Terdapat 3 cara untuk mendapat kewarganegaraan, seperti ada 3 cara kita tulis semua. Okey, yang pertama ialah kuasa undang memohon didaftarkan ataupun secara pendaftaran, dan satu lagi ialah naturalisasi. Di samping itu apa lagi? Kedudukan istimewa orang Melayu, okay? Dan kepentingan sah kaum lain. Akhirnya ada 2 yang penting kan kita tahu. Okey, yang identiti penting negara kita yang dibentuk asasnya dalam perjanjian ini ialah agama uh, rasmi negara kita, agama Islam. Okey, kedudukan perkataan dia bagi dia kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dapatlah 8 markah mesti dapat daripada ayat ini. Okey, sekarang kita kembali pula kepada soalan kita tadi. Mana dia? Okey, sini. Okey, kita lihat. Oh, kenapa ya? Resume share. Okay, sekejap. Okey. Kita kembali kepada ini. Baca dan teliti maklumat dalam petikan di bawah. Okay. Soalan ini adalah soalan kebat berstimulus. Okay. Yang ini soalan yang wajib jawab murid-murid, sebab ini soalan yang senang. Okay. Ini soalan yang membantu kamu untuk lulus sejarah dan dapat markah. Okay. Jadi kalau nampak soalan C macam ini, walaupun mungkin A dan B tak boleh jawab, jawablah C. Mesti jawab. Okay. Jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan dan langkah bagi memastikan rakyat mematuhi kontrak sosial tersebut. Okey, jadi kita highlight dulu apakah bahagian dalam soalan ini ada maklumat yang terkandung. Maklumat. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua, langkah. Okey, ada 2 kehendak dalam soalan 2 bahagian. 4 markah untuk maklumat, 4 markah untuk langkah. So, apakah maklumat yang ada di sini? Kontrak sosial. Yang ini petikan tentang kontrak sosial. Jadi, kita carilah isi berkaitan dengan kontrak sosial. So di sini dia sebut kontrak sosial isu sering dibangkit dan menjadi polemik, dan jika tidak ditandatangani mampu yang first saya hanya ceritakan tentang kontrak sosial. Okay. Dan yang ini yang ceritakan tentang isi penting dia, iaitu kalau dia tidak diatasi, dia akan membawa kepada hubungan antara kaum menjadi renggang, tegang, menjadi tidak baiklah, tidak eratlah antara kaum. Jadi kita bertukarlah, kita dah tahu ketegangan ini apa perkataan yang dekat, tidak erat, renggang. Nanti kita ataupun menjejaskan keharmonian kaum. Semua ini kata yang sama maksud, yang dekat maksud dia, jadi kita juga boleh olah nanti dalam jawapan kita. Okey, seterusnya kita tengok sumber menyatakan di sini ada kontrak sosial. So sini penting sebab dia sedang ceritakan apakah itu kontrak sosial. Dia adalah persetujuan di antara 3 kaum pada 1956. Yang ini dia sambung hurai panjang lebar. Ni tak ada, lebih kepada sambungan lah, tak ada isi di sini. Okay, ketika suruhan Jared nak gubal, dia keluarlah ini kontrak sosial ini. Okay, dan seterusnya. Yang ini mungkin ada terhasil melalui perjuangan orang Melayu. Okay, jadi ia adalah hasil melalui perjuangan orang Melayu dan rakyat menuntut kemerdekaan. Ini ada nampak. Dia cerita tentang kepentingan kontrak sosial ini. Dari mana mengapa dia boleh dicapai. Okay. Jadi seterusnya, last sekali,
ia asas kontrak sosial bukan sekadar sebuah dokumen negara, namun lebih penting ia asas kontrak sosial antara pelbagai komponen yang saling berkaitan. Okay, yang ini pun tak berapa nampak lah isi dia. Okay, jadi mungkin di sini kita nampak 1, 2, 3, 4 lah. 4 isi. Tapi kalau kita nampak 4 saja, kita tak cukup kan nampak. Jadi tak apalah, kita juga boleh tambah apa isi. Kita boleh olah juga isi di sini. Nah, nanti kita lihat macam mana kita nak olahkan ke dalam jawapan kita. Okey, tulis jawapan kita di bawah sini. Okey, so kita mulakan maklumat yang terkandung dalam petikan ialah kontrak sosial, isu kontrak sosial perlu ditangani. Kita tukar sikit lah. Jika tidak, kita perlulah. Jika tidak, dia akan ada isu. Perlu ditangani supaya kita terbalikkan. Supaya hubungan antara kaum tidak terjejas. Supaya tidak menjejaskan. Okay, ataupun lebih elok ayat dia, kita juga boleh sambil tulis, kita boleh fikir. Okay, supaya tidak menjejaskan hubungan, boleh bagi dia lebih lancar. Menjejaskan hubungan antara kaum dan menggugat dan menjadikan keselamatan, mengancam, menggugat tu mengancam. Menjadikan tu tak berapa cantik, mengancam keselamatan negara. 2 markah dah kan, 2 isi dah. Okay, seterusnya. Apa tu kontrak sosial? Kontrak sosial ialah persetujuan bersama. Tak apa, yang ini nampak okey. Ayat dia elok. Tak ada apa yang kita nak olah sangat. Dalam kalangan pemimpin Cina, boleh je salin balik. Ya. Tapi kita dah olah sebab kita tak salin semua. Kita hanya salin sebahagian penting dalam ayat itu. Kita dah olah dah lah. Tapi seperti mana yang cikgu selalu duk sebut, kalau memang rasa tak yakin, tak faham ayat tu, tak apa. Kamu guna penanda wacana. Tambah penanda wacana ke depan, salin balik ayat mana yang penting. So contohnya, selain itu, sini kamu boleh tambah, selain itu, kontrak sosial ialah persetujuan apa. Okay? Di samping itu, kontrak sosial ini ialah hasil perjuangan orang Melayu menolak Malayan Union dan rakyat menuntut kemerdekaan. Akhir sekali, kontrak sosial ini merangkumi pelbagai aspek, komponen tu aspek lah yang saling berkaitan, yang kita tambahlah mungkin pelbagai aspek ini dia penting, dia adalah penting untuk apa? Kita fikir kontrak sosial ni penting untuk apa? Kita tengok balik yang atas lah. Tidak menjejaskan hubungan antara kaum. Kalau hubungan antara kaum tidak terjejas, maka dapat buat apa? Untuk mewujudkan keharmonian. Okay. Antara kaum. Okay. Habis. Okay. Baik. Jadi kita dah siap bahagian pertama. Kita sambung bahagian kedua. Bahagian keduanya langkah. Langkah bagi memastikan rakyat mematuhi kontrak sosial tersebut ialah okay. Jadi cikgu selalu suruh rujuk Tuki Kebat. So kita boleh rujuk Tuki Kebat. Ini soalan ni tentang langkah. Okay. Jadi langkah ni ada pelbagai sebenarnya. Kalau kita nak senang juga boleh fikirkanlah pelbagai akronim, okay, yang kamu telah kuasai. Macam dalam teknik menjawab ada pelbagai juga yang kita belajar tadi. Kita ada belajar bila ada langkah kita boleh bagaimana kita boleh guna akronim CAN.
CAN, BBB, MRN. Di sini juga boleh digunakan lah kan. Cikgu rasa sangat sesuai juga. Ialah memupuk. Sebenarnya ada juga dalam tukik kalau kita lihat. Memupuk, ada tak CAN? Ada je. Memupuk semangat cinta akan negara. Okay. Dan kita sambunglah. Apa lagi? Ataupun nak lagi cantik kita guna short. Hal ini kerana yang BBB tu bekerjasama, bersatu padu. Boleh jugalah semua tu kan. Tapi kalau kita lihat di sini juga kita boleh ambil banyak juga di sini. Okay. So contohnya, hal ini kerana mengapa kita nak memupuk semangat cinta akan negara. Hal ini adalah kerana kita dapat mengukuhkan perpaduan. Betul tak? Okay. So, kita juga boleh guna tadi melalui hidup secara bersatu padu, PBB tu, bekerjasama ataupun dengan mewujudkan kerjasama antara kaum. Okay. Itu juga boleh. Atau, okay. Contoh hal ini shock oleh itu. Okay. Mungkin kerjasama, kita boleh gunalah kerjasama antara kaum dapat diwujudkan. Contohnya, apa contoh yang kita nampak? Dalam di negara kita, apabila kontrak sosial dia dibentuk okay, ada pada tahun 1956. Contohnya, okay, negara kita, pemimpin di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Ini kita nampaklah. Okay. Jadi bila ada keadaan macam ini, kerjasama antara kaum dapat diwujudkan. Okay. Jadi akhirnya kesimpulan ataupun pendek kata bolehlah. Cara yang senang di sini seperti mana yang kamu belajar dalam teknik menjawab, kamu juga boleh ulang balik isi dalam ayat pertama, hanya terbalikkanlah. Okay. Kesimpulannya, semangat cinta akan negara perlu dipupuk untuk memastikan rakyat mematuhi kontrak sosial tersebut. Baik. Okay, jadi itulah caranya kamu boleh gunakan. Tapi satu yang cikgu rasa memang sesuai di sini, mematuhi rukun negara. Jadi sebenarnya yang ini selain kita tulis memimpin, contohnya pemimpin terdiri daripada pelbagai kaum dan rakyat mematuhi, kita juga boleh tambahlah banyak contoh yang mematuhi rukun negara. Itu juga isi yang penting dan isi yang baiklah. Jadi sebab kalau rakyat dapat mematuhi rukun negara, maka memang mereka dapat mematuhi kontrak sosial lah. Okay. Yang saling menghormati dan kita juga boleh tahu maka rakyat akan saling menghormati antara satu sama lain. Banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tambah sana sini, kita akan dapati banyak yang kita boleh tambah bila kita dah tulis. Bila kita fikir, kita buat ini, ini yang kita dapat. Nah, itu caranya lah kita dapat panjangkan ayat kita, dan seperti mana yang cikgu selalu sebut, tulis, jangan tak tulis. Okay? Tulis, salah, tak akan potong markah. Tapi kalau betul, dapatlah tambahan. Okay? Jadi, itulah kita harus sentiasa mencuba. Okay? Jadi, itu sahaja untuk topik ini. Okay? Nanti kita sambung pula dengan topik seterusnya pada hari esok. Okay. Sekian, terima kasih.